Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala al-Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih pada Saudara Faiz yang saya kasihi, sahib samaha Datuk Kifli Yassin, Mufti Sarawak, sahabat lama yang saya muliakan, saudara yang baru saya kenal, alhamdulillah orang hebat, Dr. Abdullah Osman dari negara tetangga Republik Singapura, dan kita ucap tahniah atas usaha yang cukup hebat, ya, khususnya dalam memaju dan memakmurkan saudara-saudara kita di negara tetangga Singapura melalui institusi pendidikan, dan saya percaya banyak lagi. Tahniah Doktor. Ashab al-Fadilah yang berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri, sahabat lama saya yang berbahagia Datuk Misnu Taha, YDP Majlis Islam Sarawak, dan penganjur bersama kita yang bahagia Profesor Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM, juga bersama kita pada malam ni. Yang berbahagia Sahibul Siadah Tuan Haji Khalidi, Pengarah Jabatan Islam Sarawak, dan ramai lagi. Saya rasa bertuah dapat bertemu wajah-wajah sahabat-sahabat lama, tapi yang lebih penting dapat bertemu wajah dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam masjid yang mulia ini, Masjid Al-Abyad, Masjid Putih, yang putih keputihan, atau Al-Bayda. Sahabat kita dari negara tetangga, salah seorang pembentang dalam Istimewa Ilmuwan Islam Nusantara, dah beritahu di tempat dia ada Masjid Al-Bayda, ya. Jadi boleh jadi rakan kembar dengan Masjid Al-Abyad. Wujudnya institusi seumpama ini sebenarnya merupakan salah satu indikator kepada kemajuan dan kemakmuran. Saya mula dengan poin itu terlebih dahulu. Sebab para pengembara, para ilmuwan, ulama yang merantau, para pendakwah yang meninggalkan negara dan tanah air mereka untuk menyebarkan Islam, antara indikator yang mereka gunakan untuk mengukur atau nak menguji tahap kemajuan di sesuatu tempat ialah mereka melihat sejauh mana makmurnya masjid di lokaliti yang berkenaan. Kalau masjid itu dimakmurkan, dihidupkan dengan solat berjamaah contohnya, meriah dengan majlis ilmu, dan kaya dengan pelbagai aktiviti kebajikan, pelbagai perkhidmatan yang boleh diberikan, maka itu adalah suatu petunjuk bahawa masyarakat setempat itu masyarakat yang maju, lagi makmur, lagi caring, cakna. Jadi memang tepat sekali seperti yang diulas oleh sahabat saya, sahibul samaha, mufti kita sebentar tadi. Kemajuan dan kemakmuran ini ia diteraskan kepada ilmu pengetahuan. Dan ini mengingatkan saya kepada ucapan peresmian Premier Sarawak ketika merasmikan istimewa antarabangsa kita petang tadi. Itulah yang ditekankan. Jadi kembali kepada persoalan saudara Faiz, antara kemakmuran dengan kemajuan, prosperity dengan sifat yang progresif, atau kalau dari perspektif ekonomi, selalunya United Nations dia buat dua kategori utama negara-negara di dunia ini. Sama ada develop, negara yang kita kata maju atau membangun, atau yang developing country.
yang sedang maju atau sedang membangun. Yang tak masuk dalam kategori ini dia kata less developed country. Jadi itulah cara mereka membahagi-bahagikan taraf sebuah negara. Tetapi lebih kepada melihat status ekonomi dari segi pendapatan per kapita, GDP, GNP, dan banyak lagi lah pengukuran-pengukuran yang lain. Tetapi dari perspektif Islam, selain daripada pentingnya kita mengukur berdasarkan status ekonomi, ya, misalnya kita lihat dia sudah pergi kepada satu budaya nomad yang hidup memburu, kepada hidup berkampung, kepada perbandaran, kepada sebuah komuniti negara yang kaya dengan pelbagai industri. Itulah yang dikatakan negara yang maju dan makmur. Tapi itu dari perspektif ekonomi. Betul, kita boleh terima pakai yang itu. Tetapi yang lebih tepat, ia mesti dilihat bersama dengan komponen-komponen yang lain. Di sinilah keistimewaannya kalau kita menggunakan kacamata Al-Islam. Kita kata Al-Islam itu datang dengan pakej sempurna, bermula dengan akidah yang sahihah, akidah yang benar. Sebab melalui akidah yang benar, yang sahih dan akidah yang sehat dalam tafsiran, ya, ia mendorong kita menjadi orang yang mementingkan keadilan sosial atau social justice, al-adalah al-ijtimaiyah. Maknanya akan ada perimbangan, tak ada siapa-siapa yang tertinggal. Tetapi kalau sebuah negara itu dengan pelbagai petunjuk ekonomi tadi, tetapi ada orang yang hidup di bawah paras kemiskinan, peratusan yang masuk dalam kategori kalau istilah perspektif syariat kita al-fuqara, kata lebih sampai 80%. Seperti mana kekayaan dunia ini dibolot oleh 20% manusia saja daripada penduduk dunia. Ini tentulah betul kelihatan maju, tetapi apakah ia satu kemakmuran? Di sini datangnya Islam dengan syariat, ya, yang wajib, yang sunat, ya. Kita ada sedekah yang wajib, institusi zakat, ya. Sedekah yang sunat banyak lagi lah pakej-pakej dia. Sebab pintu syurga tidak satu, Faiz, kan? Betul. Ya. Sebab tu dia datang dengan pelbagai pilihan, ikut kemampuan. Jadi apabila masyarakat mementingkan keadilan sosial, itu satu petunjuk bahawa negara itu, masyarakat itu bukan sahaja makmur, tetapi memang maju. Jadi perbezaan antara kemakmuran dengan kemajuan, dia mesti bermula dengan kemajuan terlebih dahulu. Sifat ciri-ciri yang progresif, ia menjadi pemangkin kepada kemakmuran. Maknanya dia melata, boleh dikongsi, masing-masing saling cakna. Macam kita di Malaysia, berlaku bencana, gempa bumi, banjir lumpur di Jogja, tsunami di Aceh, tsunami di Hiroshima dan macam-macam. Rakyat Malaysia begitu cakna. Saya teringat lagi, Faiz, gempa bumi berlaku di Jepun, bukan di negara anggota ASEAN yang kata majoriti, katalah di Republik Indonesia, negara tetangga kita, berapa ratus juta umat Islam. Berlaku di Jepun. Collection di masjid, bila dibuat pengumuman, ini kisah benar, ya, Masjid Belayar, saya boleh sebutlah, ya, Masjid Belayar, Persekutuan Jalan Duta. Bila dibuat pengumuman collection Jumaat pada hari ini, kita akan sumbang melalui kedutaan Jepun di Kuala Lumpur untuk mangsa di Hiroshima. Kutipan berganda 3 kali ganda. Sedangkan collection itu untuk orang bukan Islam. Mungkin sebahagian besar penganut Shinto. Shinto ni pun setengah orang kata bukan agama pun, satu falsafah, ya. Ataupun pelbagai agama, tak kira, mungkin ramai yang tak ada agama. Macam di Korea satu ketika dulu ramai yang tak ada agama.
dalam masa beberapa tahun saja 40% rakyat dia beragama Kristian. Jadi orang kita kenapa collection Jumaat ni? Kalau dia pemikirannya tidak progresif, dia kata collection Jumaat ni untuk aktiviti masjid kita cukuplah. Macam-macam kita nak buat. Kita pun ahli jemaah. Kita boleh bantu surau-surau. Tetapi itu tidak menghalang kita. Karena ada sifat insaniyah. Insaniyatul insan. Ada sifat kemanusiaan terhadap manusia lain. Manusia lain tu siapa? Hamba Allah juga kan? Jadi saya fikir kalau saya bercakap dalam konteks Sarawak, Datuk Kifli, benda ni tidak asing lah ya? Tidak asing. Jadi rupanya al-iman, karena iman itu dia menjadi begitu cakna kepada manusia. Sebab manusia itu juga makhluk Allah Ta'ala. Adakah orang yang bukan Islam bukan Allah yang ciptakan? Allah hanya al-Khaliq kepada makhluk-makhluk yang beriman dengannya. Dalam tauhid kita tak belajar macam tu. Yang beriman ke tidak ke tetap hamba Allah. Samalah tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli jemaah yang saya kasihi, kalau ada anak-anak menantu kita, cucu yang nakal, adakah kerana kenakalan dia tu mereka kita reject, dah bukan jadi anggota keluarga kita lagi? Jangan balik raya. Ya? Jangan balik raya. Dia tetap darah daging kita, tetap perlu disayangi, perlu dipulihkan, perlu guna kebijaksanaan, perlu sabar dalam mendidik. Begitulah realiti kehidupan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya untuk menjadi orang yang maju dan makmur, dia bermula dengan al-iman. Ini kita bicara dari perspektif kita. Jadi barulah komuniti Islam akan dilihat, atau negara Islam atau negara majoriti penganut Islam, hatta saudara kita yang duduk di negara minoriti, kata di Thailand, di Kemboja, bila mereka mempamerkan akhlak yang baik, orang berurusan dengan mereka, berurus niaga mereka ada sifat amanah. Sebab mereka faham, dia hadir majlis-majlis ilmu di masjid, at-tajirul amin. Ini satu komuniti yang terlibat dengan bisnes, peniaga-peniaga yang al-amin. Al-amin ni gelaran kepada Nabi, tetapi rupanya al-amin juga gelaran kepada golongan komuniti yang buat bisnes. Kalau dia al-amin, dia akan bersama para al-anbiya alaihi wassalatu wassalam nanti di syurga. Jadi kalau orang faham dengan syariat itu, akan lahirlah akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia inilah sebenarnya indikator yang paling tepat sekali Faiz untuk menunjukkan sesuatu masyarakat, negara atau negeri, sama ada negara yang maju ataupun makmur. Tetapi kalaulah kita dengan indikator ekonomi semata-mata, tapi kalau dalam satu rumah tu anak kita satu bilik, kata masih bersama, satu bilik ada pasangan, dah berkahwin, baru nak bina hidup. Satu bilik lagi anak lelaki, dia ada pasangan gay dia. Satu bilik lagi ada anak perempuan, dia pun ada pasangan lesbian dia. Adakah itu petunjuk kepada kemakmuran? Makmur saya. Cuba bayangkan kalau kita jadi ibu bapa, adakah kita cukup selesa ataupun macam mana? Jadi dia mungkin berdasarkan beberapa petunjuk kelihatan kita maju, ya, tetapi pada hakikatnya dari perspektif kita ia satu kemunduran. Kenapa kemunduran? Karena dia kembali kepada zaman-zaman silam yang bobrok. Maknanya mundurlah. Kalau kembali ke belakang, mundur. Tetapi kalau lihat ke hadapan, dia akan maju. Akhir sekali, Saudara Faiz, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya sangat yakin dan percaya, saya mohon kita kongsi semangat dan pemikiran ini. Orang yang akan lebih maju, lebih makmur, ialah orang yang sentiasa melihat ke hadapan.
Orang yang membaca, macam Premier sebut tadi, membaca, saya tambah sikit, membaca dan berfikir. Kalau kita lihat dalam surah tu, tafsirannya bukan hanya membaca, Betul. tetapi berfikir. Pendek kata, dalam budaya ilmu, orang yang berilmu dia banyak berfikir. Orang yang banyak berfikir dia banyak merancang. Perancang yang terbaik ialah yang sentiasa melihat keperluan masa hadapan. Itulah teras kepada akidah Islamiyah. Orang yang akidah yang kuat, dia sentiasa melihat masa depan. Contohnya macam mana? Duduk di sini, nampak di sana. Duduk di tempat yang dekat, nampak tempat yang jauh. Tempat yang dekat ni apa dia? Dekat ni dunia lah. Dunia makna dekat kan? Saya. Yang jauh, yang akhir. Akhir. Duduk di sini nampak yang akhir. Akhirat lah. Duduk di dunia nampak akhirat. Jadi logik dia dapat menerima. Tempoh di dunia mungkin kata saya sekarang 70. Apakah saya akan sampai kepada usia 98? Wallahu a'lam. Gantung oleh ihsan Allah Ta'ala. Ya. Tak ada siapa yang boleh menentukan. Tapi yang pasti, yang lebih kekal dan abadi alam mana? Bukan alam dunia, alam akhirat. Kalau begitu, masa yang sesingkat ini dia akan bekerja keras. Tak ada masa nak buat benda-benda yang buruk. Duk fikir benda yang baik untuk anak cucu, untuk jiran, untuk masyarakat. Dan dia akan cuba bersikap baik dengan semua orang. Itu petunjuk yang awal. Kalau semua orang bersikap macam tu, maknanya kemakmuran dan kemajuan tu akan lebih pantas. Tetapi kalau masing-masing katalah saya perlu duk fikir nak jaga ahli keluarga saya saja. Saya letak satu paras faiz, saya mesti capai setakat ini. Tapi kalau saya fikir saya nak bantu yang lain, saya kerja kuat lagi. Betul kan? Jadi mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Dan kita tergolong seperti saya bersama sebut tadi, orang yang mengejar al-falah, kecemerlangan, kemenangan, bukan saja di dunia, tetapi di dunia yang lebih abadi, dunia yang kedua, yakni al-akhirah, alam akhirat. Sekian, terima kasih. Amin.